Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته إلى يوم الدين أما بعد. Para jemaah muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, mari seperti mana biasa kita mulakan kuliah mingguan kita dengan terus menerus kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak putus-putus memberikan kepada kita berbagai-bagai nikmat-Nya. Sudah barang tentu kita tidak akan mampu menghitung akan banyaknya nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Seperti mana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu ingin menghitung akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mampu menjumlahkan. Kalaulah kita tidak mampu menghitung akan nikmat yang Allah berikan kepada kita, bayangkan bagaimana kita nak membalas jasa baik Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mari kita menjadi hamba Allah yang tawab, yang senantiasa mau mengingat akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengucapkan puji dan syukur daripada bibir kita yang datang daripada hati sanubari kita yang tulus lagi ikhlas, yang mudah-mudahan dengan demikian semakin bertambah iman kita untuk kita buktikan dengan amal-amal saleh. Dan alhamdulillah malam ini menjadi salah satu daripada bukti di mana kita bukan sekadar mengucap syukur, tapi kita nak menunjukkan kesyukuran kita terhadap nikmat yang sangat besar. Yang kata Nabi, ni'matani mawbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakannya manusia tak berapa perasan. Manusia tak berapa anggap bahawa itu nikmat yang besar, sehingga kan mereka melalaikannya. Kata Nabi, yang pertama as-sihat, kesihatan. Yang kedua wal-faghar, masa yang Allah peruntukkan kepada kita. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, malam yang berbahagia ini sudahlah malam hujan pula. Biasanya berlingkar depan televisyen ramai-ramai anak beranak macam beruang seronok. Tapi anda tidak, anda terpilih untuk memenuhkan ruang-ruang di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali dengan doa. Mudah-mudahan niat kita yang tulus ikhlas, usaha kita yang suci lagi murni ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada minggu lalu kita sambung lagi hadis yang ke-5 daripada bab yang ke-65, bab zikri maut wa qisaril amal. Tak habis-habis bab ni. Bukan kita tak habis-habis, malah hadisnya pun panjang sangat kita bincang. Minggu lalu Allah SWT perkenankan kita bercerita apa yang termaktub pada hadis ini, bila Nabi SAW memberikan peringatan kepada kita, berhati-hatilah bahawa akan ada beberapa perkara yang bakal menghalang, menghambat kita daripada melakukan kebaikan-kebaikan. Dalam hadis ini yang keempat, awal hadis itu kita kumpulkan dengan hadis sahih riwayat Imam Bukhari, yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bi a'malis salihah
hendaklah kalian semua bersegera untuk melakukan amal-amal yang saleh sab'an, kata Nabi, sebelum datang 7 perkara. Hadis yang kita baca ini Nabi sebut hal tantaziruna, engkau orang masih nak relax lagi, nak tunggu lagi, kata Nabi, ya tak? Yang keempat, minggu lalu kita belajar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haraman mufannidan. Terjemahan dalam buku anda lihat seram dia. Dia terjemahkan haraman mufannidan itu ketua bangkaan. Allahu Akbar. Ketua bangkaan yang menyebabkan kurang akal fikiran. Sungguh dahsyat terjemahannya. Tapi bahasa yang lembut sikit. Kata Nabi, hendaklah kamu segera melakukan amal-amal saleh. Takut-takut nanti datang satu waktu di mana usia kamu tua yang menyebabkan kamu mulai lemah, tak kuat lagi untuk melakukan amal-amal saleh. Minggu lalu kita bawakan beberapa contoh-contoh yang sangat-sangat logik. Bila orang tua ni biasanya fizikalnya akan lemah. Kita buat beberapa contoh untuk kita faham. Dan kemudian kita tutupkan dengan contoh tidak mustahil bagi orang-orang yang tua ataupun panjang usianya, akal mereka juga akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya pemikiran mereka juga akan jadi kurang. Maka ini orang Melayu sebut nyanyuklah. Ini yang kita sebutkan. Sebab itulah penterjemah apabila menterjemahkan hadis ini dalam bahasa Indonesia, maka beliau menterjemahkan ketua bangkaan yang menyebabkan kurang akal fikiran. Kita artikan dengan nyanyuk. Bahasa kita yang paling mudah bila kita terjemahkan hadis ini, seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita. Kata Nabi, bersegeralah kamu semua untuk melakukan apa saja amalan-amalan yang baik sebelum tiba masanya satu ketika nanti kamu akan menjadi tua, sehingga ketuaan itu menyebabkan kamu lemah. Kamu tidak kuat lagi untuk melakukan kebaikan-kebaikan, atau mungkin lanjutnya usia itu menyebabkan akal fikiran kamu berkurangan, dan ketika itu juga menyebabkan kamu sulit untuk melakukan kebaikan. Ini yang kita pelajari minggu lalu. Minggu lalu bila kita cerita tentang nyanyuk, anda tahu akhir-akhir kita bincang pasal nyanyuk, ramai dah mulai seram pula. Dia dah macam jangan pandang belakang. Cerita macam gitu minggu lalu. Beberapa jemaah jumpa tanya macam-macam. Kita belajar ni, dia nak menasihatkan kita supaya kita bersiap sedia sebelum sampai giliran tu datang kepada kita. Kesimpulannya, hadis yang kita bincang ini banyak sangat pelajarannya. Yang pertama, hadis ini semakna dengan hadis yang sahih yang saya bacakan sebelumnya. Kata Nabi, "Irtanim khamsan qabla khamsin," katanya. Rebutlah 5 peluang keemasan untuk kamu lakukan sebanyak-banyak amal saleh, kata Nabi, sebelum nanti datangnya 5 halangan yang bakal menghalangkan kamu daripada melakukan kebajikan-kebajikan. Itu makna irtanim khamsan qabla khamsan. Qabla khamsan. Nabi sebut dia tak? Hari ni rebut 5 yang kamu dapat. Jangan tunggu-tunggu, jangan tunda-tunda, jangan relax-relax. Jangan biarkan dia pergi macam gitu. Karena kata Nabi, 5 keemasan ini akan diikuti dengan 5 halangan yang menyebabkan apabila datang salah satu daripada halangan tersebut, kamu tidak akan dapat lagi melakukan amalan yang sebanyak-banyaknya. Dalam hadis yang sahih, Nabi ubah perkataan Nabi. Kata Nabi, syababaka qabla harami. Masa muda kamu rebut. Ni yang muda-muda kita sebutkan, yang masih steady lagi, yang masih mungkin baru zuhur ke, yang sudah maghrib apatah lagi isyak, mu relax one corner. Yang muda-muda ni tak, rebut peluang tak. Yang masih kuat bertenaga, masih lasak lagi tak. Kita boleh buat apa saja, buat. Akal fikiran kita masih cerdas lagi. Takut-takut kata Nabi sampai masa haram, masa tua kita, bila sudah lemah, dah tak kuat, tak, mata mulai rabun,
telinga dah macam pak mat tempe, ingatan pun dah mulai lupa-lupa. Orang cakap 3-4 kali dia ulang, dia tak takut-takut lagi nyanyuk pula. Ini maksud Nabi SAW. Minggu lalu kita tutup, kita nak kasihkan basyirah, satu hiburan, satu motivasi. Kalaulah di waktu usia kita muda, kita telah melakukan segala yang kita mampu, kita jangan risau. Kerana berdasarkan hadis-hadis yang kita baca pada minggu lalu, bahawa kalaulah waktu muda kita dah berbuat sebaik-baiknya, tiba-tiba datang masa tua yang kita tak mampu melakukan perkara yang terbaik, menurut hadis Nabi, pahala tadi terus mengalir. Kita dah bacakan hadisnya. Jadi jangan risau. Besok lusa jangan risau, kita tua ke, kita tak sihat ke, kita apa. Yang sekarang ni, yang masih muda, yang masih kuat, buat seberapa yang kita mampu. Kalau datang satu masa nanti kita tak kuat, jangan risau. Sehingga kan Nabi buatkan tamsil. Nabi sebut siapa yang sakit ataupun dalam safar, kalau waktu sakit dia solat duduk atau solat baring, dia dapat pahala seperti mana dia solat berdiri. Kerana kalau dia sihat, dia akan solat berdiri, itu kata Nabi. Siapa-siapa yang musafir solat qasar, bila solat qasar ni solatnya ringkas, yang 4 jadi 2. Bahkan mereka tidak solat rawatib qabliyah dan ba'diyah kerana mereka musafir. Mereka dapat pahala seperti mana mereka mungkin. Jangan risau sampai macam gitu. So ulama-ulama pakai hadis ini, mereka kaitkan dengan apa yang kita bincang. Maka kita nak jadikan hiburan. Buatlah seberapa yang kita mampu hari ini. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah seberapa yang kita mampu. Jangan tengok kanan, jangan tengok kiri, jangan tengok orang. Masing-masing orang mereka akan ada yang ini alasan yang tersendiri. Kata Nabi, iza amartukum bi amrin fa'tum minhu mastata'tum. Kalau aku suruh kau buat sesuatu, buat sesuai dengan kemampuan kamu. Jangan compare dengan orang. Yang kita tutup cerita bagaimana Abdullah bin Umar ketika dia tua. Abdullah bin Umar lahir tahun 10 sebelum hijrah, wafat tahun 73 hijrah, usia 80 lebih. Tapi mulai dah 80 dia dah terasa susah nak beribadah. Nak sujud aja terpaksa pegang kuda-kuda itu macam-macam. Belum lagi nak naik tak. Nak bangun malam ni dah tak kuat, dah tua ni, tidur tak cukup tidur je, besok mabuk. Tapi alhamdulillah, satu motivasi kepada dia. Dia cakap, alhamdulillah waktu aku muda aku dah buat seberapa yang aku mampu. Dia teringat hadis Nabi SAW. Yang ini menjadikan pelajaran kepada kita lah. Bagi yang dah senior-senior nak cakap tua nanti dia marah. Yang orang lama, kita kasih hiburan. Jangan risau kalau waktu muda anda dah buat kerja ni. Jadikan pelajaran seperti mana ya ini Abdullah bin Umar. Ini yang kita bincang minggu lalu. Maaf, kalaupun ada orang itu Allah uji dia sampai kepada tahap dia tua, nyanyuk. Wali'azubillah. Na'udzubillah, kita minta jauh. Minggu lalu kita katakan nyanyuk ni dia bukan musibah. Bukan. Nyanyuk ni adalah lumrah yang Allah jadikan. Apabila budak kecil tu lahir macam gitu, nanti dah tua dia akan balik. Kalau Allah tak wafatkan dia, dia bukan musibah. Kerana bagi orang yang dinyanyukkan, bahasa saya, bagi mereka, mereka tidak ada lagi ini hukum-hukum taklif. Tak ada tuntutan. Allah tutup buku mereka saat mereka nyanyuk. Allah dah tak lagi jadikan taklif, tuntutan kepada mereka. So dia menjadi pelajaran kepada kita. Jangan risau sangat masalah nyanyuk tadi. Tapi sebelum nyanyuk, buat kerja ni. Ini dia cerita lah. Pasal nyanyuk pun kadang-kadang dia tak ada signal. Pelajaran kepada kita ya tak. Kalau yang sudah senja-senja, ni kepada yang senja pula, tadi kepada yang muda, tolonglah jangan ligat lagi lah dangdut. Jangan. Dangdut ni mau cuci tangan, mau buang. Itu karaoke set mau buang. Jual cash converter, masuk tabung masjid lagi bagus. Dah tak payah lagi. Takut dah senja-senja pun tak nak tutup kedai, tak tahu nyanyuk. Babe, tak ada kesempatan untuk bertaubat. Ini cerita. Ini maksud hadis itu. Apabila orang dah sampai tua, dia tak nak lagi melakukan amal-amal soleh, takut-takut immediate datang satu benda, dia itu Allah angkat akalnya. Waktu itu memang ditutup buku tak, tapi tutup buku ditutup dalam keadaan yang tak baik.
Ini pelajaran yang kita sebutkan kemarin, ya tak? Apabila taubat aja, kalau Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada seseorang tadi dalam keadaan nazak, tak diterima. Walaysat at-taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Allah tak terima taubat bagi orang yang melakukan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, kalau dia nak bertobat ketika sudah datang maut ataupun dia ini nyawa dah dikerompong, tak terima. Pelajaran kepada semua kita yang hadir, bagi yang senja-senja, tolong, kalau Allah izinkan kita hidup dalam keadaan usia yang sudah senja ini, makin kuatlah beramal seberapa yang kita mampu. Saya contohkan dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik lahir tahun 10 sebelum hijrah, sama macam Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar di Mekah, dia di Madinah. Tapi Abdullah bin Umar wafat tahun 73 hijrah, dia wafat tahun 93 hijrah di Basrah. Artinya umur dia 103 tahun. Dalam sejarah, akhir ayat-ayatnya umur dah 90 ni dah tak kuat lagi nak beribadat, tak kuat, sehingga kan tak mampu puasa. Tapi ada duit dia. Satu hari dia tak puasa Ramadan, dia kasih makan 30 fakir miskin. So dia berbuat, walaupun tua tapi boleh buat yang terbaik, buat ke tak? Jangan ingat kita dah tua, dah Allah kasih makan kesian, kita pun dah boleh tidak relax, tak? Tak nak bikin kebajikan, tahu-tahu Allah kasih nyanyuk, waliyazubillah. Sama-sama kita doa, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu di rumahmu, ya Allah, agar berikanlah keampunan dan kesihatan kepada kami, kesihatan tubuh badan dan juga akal fikiran. Wa na'udzubika min an uradda ila adzal umur. Dan kami mohon kepadamu, ya Allah, kami bermohon berlindung supaya kami tidak dijadikan usia yang nyanyuk. Minggu lalu saya katakan, kata ulama, untuk mengelakkan daripada nyanyuk di waktu tua ni, selalu-selalu membaca Al-Quran. So Al-Quran ni dia membantu ingatan. Yang saya cerita dengan para jemaah, saya bertemu dengan beberapa orang alim di Malaysia. Ada yang memang sampai usia 90 tahun pun masih lagi tak pakai spek, telinga pun tak pekak, boleh baca Quran yang kecil macam gitu. Kita tanya, ngecek-ngecek, rupanya kuat Qurannya. Bahkan saya pernah ke Perlis jumpa dengan seorang alim, umur dah 90 lebih, duduk dekat kursi wheelchair, dah tak kuat jalan, spek dia tebal macam gitu. Tapi 2 jam kita duduk berbual dengan dia, macam berbual dengan budak muda. Dia boleh ingat 50-60 tahun yang lalu, dia boleh cerita, dan sebiji-sebiji bila bercakap dia baca ayat Quran. Dan dia baca Al-Quran ni, dia rujuk kepada surahnya, ayatnya. Subhanallah. Dia baca hadis merujuk kepada siapa yang meriwayatkan. 90 lebih umur, spek dah tebal lah, tebal. Dah tak kuat duduk di wheelchair, tapi ingatannya sangat-sangat dalam. Kita ngecek-ngecek, rupanya orang ni kuat dengan Quran. So hari ini kita seru, dekatlah dengan Al-Quran. Al-Quran membantu menjaga ingatan kita. Seperti mana Fatimah binti Qais umpamanya, seperti mana Ummu Sulaim umpamanya. Banyak orang-orang perempuan pada zaman Nabi yang hidup umur 100 lebih tahun, tapi mereka ni hafizah, hafal Quran. Sebab itu mereka ni orang yang kuat ingatan mereka. So kita seru, saat-saat kita jaga kesihatan. Kadang-kadang Allah beri usia kita yang panjang, ya tak? Tapi Allah nak balikkan seperti mana. Tapi di antara, kalau kita tak kuat fizikal, normal. Nasruddin Albani tahun 96 dia meninggal. Tapi tahun 95 di Jordan dia masih lagi ceramah di masjid, walaupun dah tak kuat dia, dengan wheelchair. Kat rumah tu orang tolak. Di Jordan rumahnya tu orang duduk belakang masjid, orang tolak. Jalan dah tak kuat, tapi ceramah ni dengan ayat Quran, dengan hadis Nabi ni. Tahun 96 baru meninggal. So kita nampak ulama-ulama ni dia bikin kerja, dan kita pun takut Walaupun Allah SWT dah tutup buku kita, tapi kita takut kalau nyanyuk ni paling tidak ni memberi ujian kepada orang yang hidup. Yalah, kesian anak-anak, kesian pasangan dan sebagainya. So kita minggu lalu tutup, tolong
Apabila kita bercerita masalah nyanyuk, kalau hari ini siapa-siapa yang diuji oleh Allah SWT memelihara, sama ada pasangan mereka, kalau suami jaga isteri, isteri jaga suami, ataupun anak-anak jaga mak bapak yang nyanyuk, tolong jangan cela mereka. Tolong jangan herdik mereka, tolong. Takut-takut bukan saja dosa, Allah balikkan. Dan minggu lalu kita cerita tentang Nabi Musa, apabila dalam safar melihat bagaimana Allah jadikan sejarah orang yang hilang duit akhirnya membunuh orang lain. Itu kita tutup minggu lalu, menjadikan pelajaran kepada kita, setiap yang kita bikin pasti akan dibalas. Itu kita cerita. Kalau tak di dunia, di akhirat. Kalau tak kepada kita, kepada anak kita, lagi kita takut. Tak ada benda yang terlepas. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara syarran yara. Anda bikin baik, jangan takut, ada pahala. Kalau tak di dunia, di akhirat. Kadang-kadang di dunia dan di akhirat pasti dia beri. Tapi kalau anda buat tak baik, apatah lagi kepada orang lain, dia tidak akan terlepas. So siapa-siapa yang kalau diuji, kita serulah supaya banyak-banyak sabar. Allah nak berikan ganjaran pahala kepada anda. Wallahu a'lam. Baik, kita sambung lagi hadis yang kelima pada bab yang ke-65 ataupun hadis yang ke-576 menurut urutan buku. Mula-mula seruan Nabi kepada umatnya, yakni kita. Kata Nabi, badiru bi a'malis salihah sab'an. Bersegeralah kalian semua melakukan apa saja amal-amal yang saleh sebelum datangnya 7 perkara. Kali ini yang kelima, kata Nabi, au mautan mujahizan. Terjemahan dalam buku, atau datangnya kematian yang cepat. Okey. Mautan semua orang tahu tak, mata dalam bahasa Arab ataupun maut, orang Melayu cakap mati, tak ada masalah. Mujahizan, jahaza. Dia kalimatul mushtarak dalam bahasa Arab. Ada kalimat-kalimat yang mempunyai beberapa makna. Terserah kepada yang ini kalimat tadi diletakkan pada jumlah ayat, dia boleh jadi beberapa makna. Tapi untuk hadis ini, bila dikatakan mautan mujahizan, diartikan bahasa kita apabila datangnya kematian dalam keadaan mendadak, tiba-tiba. Sebab itu penterjemah terjemahkan dengan cepat. Dia nak beritahu kepada kita akan datang satu masa di mana mati tadi dia tidak ada signal, cepat, mendadak, tiba-tiba, terperanjat. Tak sangka macam gitu. So kalau kita ambil urutan daripada mula, maksud Nabi SAW, bersegeralah kamu semua untuk melakukan seberapa banyak amal-amal saleh sebelum datangnya 7 perkara. Yang pertama, kata Nabi, kalau waktu kaya kamu tak nak beramal, takut nanti tiba-tiba datang waktu miskin pula. Kalaulah di waktu kaya pun kamu tak nak beramal juga, takut-takut nanti kamu jadi orang yang kaya yang sombong. Takut-takut kalau kamu kaya dan kamu sihat, kamu tidak mau beramal, nanti kamu sakit sehingga menyulitkan kamu untuk melakukan amal. Dan kalaulah kamu kaya, sihat dan muda, tapi kamu tidak mau beramal, takut nanti datang usia tua yang kamu tidak mampu beramal juga. Yang kelima, kata Nabi, mungkin ada orang beruntung, dan ini ramai, sudahlah kaya banget, orang Indonesia cakap, muda-muda lagi, tak muda-muda lagi, dah itu sihat betul, gemuk, gedik, menggeledik lagi, muda, sihat, dia tak kaya, tapi dia tak beramal. Hadis ini datang beritahu kepada kita, takut tahu-tahu mati. Mati dalam keadaan cepat, tiba-tiba, tak ada signal. Dan hari ini reality. Lama dulu zaman datuk nenek kita, yes, biasanya, bukan semualah, biasanya datuk nenek orang tua dulu meninggal biasa sebab sakit, tua kan. Kenapa pasal sakit lah? Atau apa pasal meninggal? Pasal tua, biasa. Sekarang no dia. Kita hidup pada zaman hari ini terperanjat. Orang yang meninggal bukan saja muda-muda, ya tak? Sehat-sehat je. So dia mengingatkan kepada kita tentang hadis ini. Takut-takut kalau ada orang yang muda, kaya, sihat tapi tak nak beramal, tiba-tiba datangnya mati. Kemarin kita bincang, mati tak kenal 3 perkara. Pertama, mati tak kenal jantan betina, dia tak kenal jantina. Laki-laki mati, perempuan pun mati, dan dia tiada ladies first.
Dia duduk dengan isteri dia, duduk berbual-bual makan. Datang malaikat maut, dia tak. Malaikat maut cakap, aku nak ambil nyawa kau. Dia cakap, no, ladies first. Isteri dulu. No, ladies first. Yang kedua, mati tak kenal tempat. Macam-macam tempat orang meninggal. Hari ini kita baca akhbar, kita takut. Tak sangka orang tadi, dia lama duduk kat satu negeri tu, Singapura, tak kenal keluar negeri. Datuk meninggal di luar negeri. Kalau jadi macam itu, tak? Dan kita dah sebutkan lama dahulu, tak? Kalau kita mati di mana pun tak menjadi sebab kita ke syurga ataupun ke neraka. Dia bukan menjadi masalahnya. Yang ketiga, mati tak kenal usia. Ada orang dah 100 lebih, tak? Ada orang yang kadang-kadang dalam janin, masih dalam perut, baru umur mungkin 8 bulan, 7 bulan meninggal. Dia mengingatkan kepada kita yang kata Nabi dalam hadis ini, mautan mujahizan. Takut-takut kalau waktu kita muda, sihat, kaya, tak nak beramal. Kita suruh orang kaya yang datang, tolonglah. Bill Gates. Orang kafir. Tapi baru beberapa hari yang lalu mendermakan 500 juta US kepada salah satu badan yang menguruskan masalah pemakanan. Orang kafir ni, dia tak? Kaya gila, dia tak? Tapi at least dia buat kerja, dia tak? Kalau di Islam, anda bayangkan pahala dia, dia tak? Anda bayangkan. So kita hari ini dah beriman, tinggal buat kerja je, dia tak? So kita suruh, dah tak payah nak 500 juta, tak payah, seberapa yang kita mampu. So Nabi beritahu, memberikan peringatan kepada kita di sini, takut-takut kalau kita tak nak bikin baik, tiba-tiba mati datang dalam keadaan mendadak. Bukan saja orang tadi yang rugi, tak? Kadang-kadang orang yang disayangi. Kita tanya, ada orang-orang yang kematian orang yang disayangi, macam mana bapak boleh meninggal? Saya pun tak faham, kan? Bapak tadi pagi sihat habis, kan? Berbual dengan kita, Ustaz. Tak ada, bapak tak ada sakit. Macam tak boleh terima, macam gitulah lebih kurang. So wafatnya seseorang dalam keadaan yang kadang-kadang Allah tak berikan simptom, dia tak semestinya. Nabi Muhammad SAW, kalau kita membaca sejarah beliau wafatnya, memang pulang daripada haji tahun 10 Hijrah sampai di Madinah akhir tahun 10 Hijrah bulan 12 bulan Zulhijjah. Dalam sejarah Nabi dah mulai dah tak berapa kuat, 2-3 hari demam baik, kadang-kadang pening-pening, datang lagi macam gitu. Akhir hayat Nabi ni memang Nabi sudah dalam keadaan tenat, sakit. Sampai kemarin saya cerita, Isyak tu, azan Isyak, Bilal dah azan ni, Nabi tak keluar lagi. Nabi duduk kat dalam. Sampai Aisyah cakap, ya Rasulullah, kat masjid ni orang dah ramai. Kata Nabi, Aisyah, suruh bapak engkau je jadi imam. Sampai macam gitu. Kemarin saya pernah cerita. Bila Aisyah dengar, ya tak, bapak aku nak jadi imam. Biasa kalau Nabi tak ada dalam negeri bolehlah, ya tak? Kalau bapa aku nak jadi imam, Nabi ada kat rumah, bapa aku kan penyedih, mesti dia nangis punya. Aisyah lari pergi jumpa Hafsah. Dia cakap dengan Hafsah, ya Hafsah, Nabi tak berapa sihat, dia suruh bapa aku jadi imam. Kau pun tahu bapa aku kan penyedih. Kalau Nabi kat dalam kampung, bapa aku tak jadi imam, kau suruh bapa engkau aja jadi imam. Jadi Hafsah ni dia macam bapa dia, orang yang straightforward, drastic, dia tak? Ya ke? Ya. Dia lari terus jumpa Nabi, dia cakap, ya Rasulullah, Aisyah suruh saya suruh bapak saya lah Umar jadi imam, dia tak? Oh, marah Nabi. Nabi cakap, kau orang perempuan ni nak jadi macam perempuan-perempuan zaman Nabi Yusuf, ya? Orang perempuan kena tahu cerita ni. Tak apa. Malam itu tiba-tiba Abu Bakar jadi imam, baru nak takbir.